Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambungan bacaan kitab I'anatut Talibin yang akan membicarakan tentang waktu menyembelih haiwan korban. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi nahrin ila akhiri ayyamit tashriqi wa yajzi'u sab'u baqarin aw ibilin an wahidin wa la yajzi'u ujfa'un wa maqtu'atu ba'di zinbin aw uzunin ubayyinin wa in qala wa zatu arjin wa aurin wa awarin wa maradin bayyinin wa la yadurru syaqqu uzunin aw kharquha wal mu'tamadu adamu ijza'it tadhiyati bil hamili khilafan lima sahahahu banu ruf'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtuha, dan bermula waktunya, ai at-tadhiyati, iaitu waktu korban ataupun waktu sah untuk melakukan penyembelihan haiwan korban. Itu khabar min irtifa'i syamsi, bermula daripada irtifa'i syamsi, tinggilah ataupun naiklah matahari, nahrin, syamsi nahrin, matahari pada hari nahar. Hari nahar tu hari 10 Zulhijjah lah, hari raya Aidil Adha. Ila, hingga, akhiri ayyamit tashriqi, akhir hari tasyrik, sehingga akhir hari-hari tasyrik, ayyamit tasyrik, iaitu yaumut tasyrik as-salasah, iaitu 11, 12, 13 daripada Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu kita namakan dia sebagai hari nahar, yaumun nahri. Hari nahar tu kalau kita ni hari raya Aidil Adha tu lah, hari 10 Zulhijjah. Itu start daripada pagi tu boleh dah buat korban. Kemudian sampailah 3 hari yang setelahnya, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, iaitu hari tasyrik. Tengok di dalam disebut wa qawluhu min irtifa'i syamsi nahrin, dan kata musannif irtifa'i syamsi nahrin, iaitu naiklah matahari hari nahar, ai anna ibtida'a waqtiz zabhi yakunu min irtifa'i syamsi yaumin nahri, iaitu adalah permulaan waqtiz zabhi, waktu menyembelih, yakunu, adalah ia, itu adalah ia, min irtifa'i, daripada naiklah matahari yaumin nahri, irtifa'i syamsi yaumin nahri,
daripada naiklah matahari hari nahar. Wa hadza huwal afdalu, dan bermula ini pendapat huwa dianya itu al afdalu, yang paling afdal. Maknanya naik itu, kadar naik itu kalau kita sekarang irtifak tu meninggi, beza dengan naik, beza dengan tuluk. Tuluk tu kan waktu lepas sikit waktu subuh tu, waktu naik lah kan, waktu tuluk isyamsi, waktu naik matahari. Tapi yang afdalnya bukan waktu mula-mula naik tu, waktu irtifak. Waktu irtifak tu dah naik sedikit, dah menaik tinggi. Rafa' irtifak tu maknanya tinggi, waktu meningginya naik matahari. Waktu yang afdal tu waktu irtifak. Itu kita sebut ni dulu waktu afdal. Kata musannif sini, haza huwal afdalu, bermula ini, iaitu ini waktu matahari yang irtifak, waktu matahari naik meninggi tu. Huwal afdalu, dianya itu al afdalu, waktu yang afdal. Jadi waktu afdal untuk sembelih adalah waktu irtifaknya matahari. Waktu naiknya matahari itu waktu yang afdal. Wa illa, melainkan wa illa, dan jikalau tidak, wa illa jikalau tidak, fayasihu zabuhu min tulu'i syamsi, maka sahlah zabuhu, menyembelih binatang korban itu, min tulu'i syamsi, daripada terbitnya matahari. Jadi waktu sahnya terbit matahari tu boleh lah kan, habis subuh sikit tu matahari terbit tu dah boleh kan, dah boleh. Tapi waktu yang afdal tu waktu irtifak. Lepas ni lah irtifak, maknanya lepas kita sembahyang lah, lepas sembahyang sunat Aidil Adha tu, biasanya tu waktu tu dah irtifak dah, matahari dah meninggi dah 10, 11, 12 tu, matahari dah irtifak, dah naik, naik tinggi maknanya. Tapi kalau kata dia buat sebelum tu, dikirakan juga sebab dia kirakan waktu tolong. Fayasihu, kata musannif sini dalam i'anatut talibin, fayasihu zabuhu min tulu'i syamsi, maka sahlah sembelih daripada naiknya matahari. Wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifatin, dan berlalulah, wa madha, dan berlalulah, qadru rak'atai, oleh qadar 2 rak'atain, 2 rakaat, wa khutbatain, dan berlalulah qadar 2 khutbah, khafifatin, yang ringan, yang sederhana, yang ringan. Jadi start daripada tulu'i syamsi, kemudian dah berlalulah, orang kata apa, sekadar kita katakan cukup untuk buat solat sunat 2 rakaat, iaitu solat sunat Aidil Adha, dan juga cukup untuk melakukan 2 khutbah yang khafifat. 2 khutbah yang sederhana panjangnya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang dia punya khutbah. Maka di situ ketika itu dah sah untuk melakukan sembelihan korban. Sah lah tu. Dah kira-kira agak-agak dah berlalu sikit dah waktu, cukup untuk kita lakukan 2 solat sunat Aidil Adha, kemudian dah cukup untuk kita lakukan 2 khutbahnya, maka waktu tu dah sah untuk melakukan sembelihan. Adapun yang afdal irtifa' syamsi, adapun yang afdal pada waktu meningginya matahari, naiknya matahari, maknanya lepas tu lah sikit kan, pukul 10 ke pukul 11 tu waktu yang irtifa' syamsi, waktu matahari dah agak naik. Itu waktu afdal. Waktu sah tulu'i syamsi, keluarnya matahari, kemudian dapat berlalu, orang kata apa, 2 rakaat solat duha, solat Aidil Adha, dan juga 2 khutbah. Wa ibaratul minhaji, dan bermula ibarat dalam kitab minhaj. Kitab minhaj ni Minhajut Talibin, Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab Minhajut Talibin, matan minhaj tu,
yang dikarang oleh Imam Nawawi, kan, yang menjadi muktamad, yang dipegang dalam hukum mazhab Syafi'i, yang disyarah-syarah, yang banyak syarah-syarah yang masyhur yang dibelajar, kan. Salah satunya Kanzur Raghibin, iaitu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Mahalli, syarah bagi Imam Al-Mahalli, nama dia Kanzur Raghibin, tapi masyhur lagi kita sebut kitab Mahalli, fiqh, karangan Imam Al-Mahalli, yang mensyarahkan bagi matan Minhaj Imam Nawawi. Kemudian lagi ada kitab Nihayatul Muhtaj oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli, juga syarah bagi Minhaj. Kemudian Tuhfatul Muhtaj bagi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, juga syarah kepada Minhaj Imam Nawawi. Kemudian Mughnil Muhtaj, juga syarah bagi Minhajul Talibin, yang disyarah oleh Imam Khatib Asy-Syarbini. Dan juga Sirajul Wahaj, ada beberapa lagi syarah-syarah. Juga diringkaskan, selain disyarahkan Minhaj ni, juga diringkaskan oleh seorang ulama yang digelarkan dengan Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, yang digelar Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, yang kemudian dalam matan Minhaj dia ikhtisarkan pada Minhaj Imam Nawawi menjadi sebuah kitab matan juga, nama dia Manhajut Tulab, Manhajut Tulab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian oleh Syekh Zakaria Al-Ansari juga, dia juga membuat satu syarah ke atas matan Manhajut Tulab, yang mana ikhtisar daripada Minhajut Talibi Imam Nawawi. Ini nama syarah dia itu masyhur, yang kita sebut dengan Fathul Wahhab bi syarhi Manhajut Tulab, ikhtisar kepada Minhajut Talibin. Kemudian dihasyiahkan lagi oleh Imam Bujairimi, dicetak dengan sekali hasyiah dia, itu Imam Bujairimi, hasyiah Bujairimi ala Fathul Wahhab. Jadi kitab Minhaj ni yang dipegang lah, yang menjadi iktimad kepada penuntut-penuntut ilmu, khususnya bagi ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Itu dengan kedudukan Imam Nawawi sendiri itu sebagai mujtahid tarjih dalam mazhab. Jadi kata sini, wa ibaratul minhaj, kata musannif dalam ibarat minhaj Imam Nawawi kata apa? Qultu irtifa'u syamsi fadilatun. Katanya qultu ni dia ambil naqalkan daripada ibarat kitab Minhaj Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi apa? Qultu, aku kata, irtifa'u syamsi fadilatun, bermula tingginya matahari, fadilatun itu waktu fadilah, waktu yang fadilah, waktu yang afdalnya itu adalah waktu menyembelih haiwan korban yang afdal itu adalah irtifa'u syamsi, bermulanya daripada irtifa', naiklah matahari. Jadi kita kata Imam Nawawi, waktu fadilah itu adalah waktu irtifa'u syamsi. Wa syartu tulu'iha summa madha sama madha rak'ataini, madha qadru rak'ataini wal khutbataini wallahu alam. Dan bermula syarat naiknya itu di sana adalah madha qadru rak'ataini, berlalulah dua qadar rak'ataini, iaitu rak'ataini min Aidil Adha wal khutbataini, dan juga dua khutbah. Dia kata Imam Nawawi, waktu syaratnya adalah irtifa' tu apa? Iaitu setelah berlalunya dua rakaat, berlalunya kadar, makna kadar waktu yang mana muwassa', yang mana dimuatkan dalamnya itu boleh kita lakukan dua rakaat sembahyang sunat Aidil Adha dan juga dua khutbah yang sederhana panjang. Maka setelah itu maknanya itulah waktu fadilah. Wallahu alam, kata Imam Nawawi dalam matan Minhaj. Falau zubiha qabla zalika,
maka sekiranya disembelihkan akan demikian haiwan korban, bila disembelihkan qabla zalika, sebelum demikian itu, iaitu demikian itu waktu yang kita sebut tadi, sama ada waktu yang sah tadi ataupun waktu yang fadilah. Sebelum daripada tu sebelum subuh tu ataupun lepas subuh tak naik lagi matahari kan, dah dia sembelih dah depa sembelih dah haiwan korban tu, nescaya jawab bagi lau lam yaqa adhiyatun, nescaya tidak terjadilah sembelihan, tak jadilah sembelihan korban. Sembelihan jadi sah lah sembelih, nak makan sah, cuma tak dapatlah sembelihan korban, tak jadilah haiwan tersebut jadi korban, tak jadi korban lah, jadi sembelihan biasa. Jadi sembelihan biasa sahaja. Kemudian wa qawluhu ila akhiri ayyamit tasyrik, dan kata musannif ila akhiri ayyamit tasyrik, hingga akhir hari tasyrik, iaitu berkekalan waktu berkekalan waktu menyembelih ataupun sah menyembelih haiwan korban tersebut, ila akhiri ayyamit tasyriki, hingga akhir hari tasyrik, iaitu yaumut tasyrik as-salasah, iaitu 11, 12, 13 adalah hari akhir tu. Ai yumtaddu waktuha, yumtaddu waktuha, dipanjangkan waktunya, ila akhiri ayyam, berkekalan waktunya, ila akhiri ayyamit tasyrik, hingga akhir pada hari tasyrik. Ai ghurubiha, iaitu terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik, 11, 12, 13, akhir hari tasyrik tu hari 13 tu sampai terbenam matahari. Ada lepas terbenam matahari tak boleh lah. Sebelum terbenam matahari, hari yang ke-13 itu masih lagi dibolehkan dan juga disahkan untuk melakukan sembelihan korban. Masih lagi sah untuk sembelihan korban. Itu. Jadi syaratnya mestilah sebelum terbenam matahari kan, hari tasyrik yang terakhir, iaitu hari ke-13 daripada Zulhijjah. 11 hari tasyrik pertama, 12 hari tasyrik kedua, 13 hari tasyrik yang ketiga, 10 tu hari raya, nama dia Yaumun Nahri, hari nahar. Start tu 10 lah, hari nahar lepas daripada subuh tu. Yang kita sebut tadi lah, ada waktu afdal, ada waktu yang sah. Sawaun zubiha, disembelih akan dianya haiwan korban, lailan pada waktu malam, au naharan ataupun waktu siang. Sama ada dalam 4 hari ni, hari nahar, tasyrik yang ketiga, 3 hari tasyrik tu, sama ada disembelih tu siang ke malam ke, sah. Sah. Dia sembelih malam ada orang sembelih malam hari korban tapi jarang buat. Sembelih malam hukum ni guna sah juga, lakinnahu yukrahu fil lail, akan tetapi dimakruhkan akan dianya sembelihan fil laili, pada waktu malam. Waktu malam makruh tapi sah, hukum sah tapi makruh. Sebab tu jarang orang buat pada waktu malam. Lagipun susah nak buat kerja waktu malam, tak nampak. Nak motong daging kan, nak motong tulang kan, jadi susah kan. Waktu pun waktu yang terbatas, waktu malam, orang nak rehat dan sebagainya. Jadi orang buat siang. Sebab tu dimakruhkan menyembelih haiwan korban pada waktu malam. Hukumnya sah kalau kata dia sembelih, tapi makruh. Falau zubiha ba'da akhiri ayami tasyriki, dan jikalau disembelihkan akan dianya haiwan korban, bila disembelihkan
ba'da akhiri ayami tasyriki, sesudah daripada akhir hari tasyrik. Habis dah hari tasyrik kan, hari tasyrik yang ketiga tu dah habis dah, 13 Zulhijjah dah habis dah tenggelam dah matahari hari tu. Kemudian dia sembelih lagi. Nascaya lam yaqa' adhiyatun, tidak terjadilah oleh adhiyatun, adhiyah tak jadilah, tak jadi kan. Jadi sembelihan tu, sembelihan dikirakan sebagai sembelihan biasa. Itu tentang waktu menyembelih. Jadi kekekalan dia sampai hari tasyrik yang ketiga, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Naam ya, law lam yazbah al-wajibata, jika law lam yuzbah al-wajibatu kan, law lam yazbah al-wajibata, jikalau tidak menyembelih ianya seseorang, al-wajibata akan alladhi yang wajib, iaitu akan sembelihan korban yang wajib. Alilam tu alilam mausul, alilam mausul, akan binatang sembelihan yang wajib. Hatta kharajal waktu, sehingga keluarlah waktu, sampai habis waktu kan. Dia ini ada korban wajib, korban yang nazar masalan, korban nazar, korban wajib. Jadi dia tak sembelih kan, dia tak sembelih sampailah habis hari tasyrik pun dia tak buat. Tak tunai kan kewajipan dia untuk melakukan sembelihan korban yang wajib tersebut. Nescaya wajib zabuha, wajiblah oleh sembelihnya binatang korban tersebut, udhiyah tu. Dia ada dah, cuma dia melewatkan, ada dah lembu masalah, tapi lewatkan untuk dia sembelih. Nescaya wajib zabuha, wajib untuk sembelihnya haiwan tersebut. Wa takunu qada'an, dan adalah ianya haiwan sembelih itu, ianya udhiyah yang wajib itu, qada'an itu qada. Jadi qada, jadi hukum dia sebagai qada. Wa fi hasyati syarqawi qala sinmin. Ini disebutkan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, Syarqawi ala Tahrir, Syarqawi ala Tahrir, yang berkata akan dianya oleh Sinmin. Sinmin tu singkatan daripada Shibra al-Milasi, Imam Shibra al-Milasi. Habis. Itu tentang waktu menyembelih. Kemudian wa yajzi'u sab'u baqarin au ibilin an wahidin, dan memadalah wa yajzi'u wa yujzi'u sab'u baqarin, dan memadalah oleh 7 baqarin lembu, au ibilin ataupun unta. Daripada mana memada? An wahidin, daripada yang satu. Wa yujza'u, dan memadalah sab'u baqarin oleh 7 lembu, oleh 7, mana 7 tu oleh 7 bahagian, oleh 7 bahagian daripada lembu, au ibilin ataupun unta, an wahidin, daripada satu. Jadi maknanya dalam lembu dan dalam unta itu memadalah, kita hanya nak buat korban tu ambil salah satu daripada 7 bahagian daripada lembu ataupun unta. Istilah kita satu tumpuk, kita masuk satu tumpuk daripada 7 tumpuk yang ada pada seekor lembu dan juga seekor unta. Jadi seekor unta, seekor lembu tu diibaratkan dengan 7 bahagian. Kalau kambing tak boleh satu bahagian, kambing biri satu bahagian saja. Tapi kalau lembu dan juga unta, padanya itu musyarikat padanya 7 bahagian. Jadi memada untuk kita melakukan haji, lakukan korban, untuk kita masuk atau ambil satu bahagian daripada 7 tersebut. Itu memada kan.
Jadi kita bayar, orang duk sebutlah ni satu bahagian tu 500 ke 600 contoh, 500 setengah, 600. Jadi kita masuk satu bahagian, bila sembelih kita ambil bahagian kita tu. Jadi itu pun dah sah. Satu bahagian itu untuk menjadi 7 orang yang akan melakukan korban tersebut. Kalau kambing tak boleh lah, kambing tak bahagi 7. Dia kambing tu seorang je lah, satu je. Diumpamakan seekor kambing tu disebah je dengan satu bahagian daripada lembu ataupun unta. Ini memadah. Ay sab'i wahidatin minal baqari aw wahidatin minal ibli li'anna al-ibla wal baqara isman jam'an. Iaitu 7 daripada 1. Kan? 1 daripada 7 minal baqari daripada lembu, aw wahidatin minal ibli ataupun 1 daripada 7 daripada unta, kan? Boleh. Memadah dah dan sah dah kita punya korban. Kita nak ambil satu saja daripada lembu, bahagian lembu tu, ataupun daripada bahagian unta. Kenapa? Li'annal ibila wal baqara isman jam'an. Kerana bahawasanya ibil, unta, wal baqara dan juga lembu, isman jam'an, itulah isim jamak. Fahuma muta'addidani, maka bermula keduanya lembu dan juga unta muta'addidani, iaitu berbilang-bilang. Tu. Jadi memadahlah kita untuk mengambil satu sahaja, kan? Satu bahagian sahaja daripada lembu dan juga unta. Biasanya 500-600 ringgit kot satu bahagian tu. Yang orang duk buat untuk korban tu, kan, 500 ataupun 600 ringgit tu. Itu sudah memadah untuk kita masuk satu sahaja ataupun kita melakukan korban satu sahaja daripada bahagian lembu ataupun unta tersebut. Kemudian wala yujzi'u ujfa'un, dan tidak memadahlah oleh kurus kering. Wa maqtu'atun, dan yang dipotongkan. Wa maqtu'atu ba'di zunbin, yang dipotongkan sebahagian ekor. Dia tak memadah, maknanya tidak sah. Dalam hadis sebut di dalam lil khabaris sahihi, bagi hadis yang sahih, arba'un la tujzi'u fil adahi, 4 perkara yang tidak memadah, yang tidak memadah sahnya fil adahi pada binatang-binatang yang korban. Yang pertama al-awra'u al-bayinu awruha, wal maridatul bayinu marduha, wal irja'ul bayinu irjuha, wal ujafa'ul bayinu ajufuha. Yang pertama adalah awra'ul bayinu awra'uha, iaitu awra'u bayinu awwaruha, iaitu kejulingan. Awra' ni kejulingan yang nyatalah kejulingannya. Satu. Yang kedua maridatu, iaitu yang sakit. Al-bayyinu marduha, yang nyatalah oleh sakitnya. Wal arja'u, yang ketiga, itu tempang, yang nyatalah oleh ketempangannya. Wal ujafa'u, dan juga kurus kering. Ujafa' ni yang tak ada isi lah. Binatang lembu ke kambing ke unta yang nak dibuat itu dia kurus kering, sangat kurus kering. Yang bayinu ajufa, ajafuha, yang nyatalah oleh kurus keringnya. Jadi ada 4 yang tak memadah untuk kita lakukan, ataupun ada 4 sifat ni kalau ada pada binatang korban itu tidak memadah, maknanya tidak sah untuk kita lakukan korban. Yang pertama juling haiwan itu. Yang kedua sakit, yang bersangatan sakit, yang nyata nampak sakit dia. Yang ketiga tempang kakinya. Yang keempat ujfaul bayyinu, iaitu kurus kering yang tersangat ataupun yang memang nyata nampak pada fizikal, pada bentuk haiwan yang dikorban itu adalah dia itu sangat kurus kering. Ada 4 perkara ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. 4 perkara arba'un la tujzi'u, yang tidak dimadai pada
haiwan-haiwan yang hendak disembelih. Maknanya tak sah. Jadi tak sah oleh kurus kering. Wa maqtu'atu ba'di zanbin, dan yang dipotongkan sebahagian ekor, itu pun tak memada juga. Dah lah kurus sangat tak boleh. Yang kedua, yang dipotongkan maknanya ekor dia terpotong. Kambing ke, lembu ke, unta ke, biri-biri ke, yang hendak dibuat korban tersebut, mestilah ekor dia itu sempurna. Maknanya tidak ada cacat celah pada ekornya. Jadi ekornya itu mestilah sempurna, tidak terpotong ekornya. Jadi memang kena pastikan hewan yang hendak dilakukan korban ni yang sempurna dia punya sifat, yang kamal, yang sempurna. Au uzunin ubayinin, ataupun yang potong telinga, au ni atau pada zinbin, atau pada ekor, ataupun telinga yang nyata. Maknanya yang dipotongkan telinga yang nyata, nampak potong telinganya kan, telinganya itu terpotong. Telinga lembu ke, kambing itu terpotong telinganya, maka itu pun tak memada, tak sah nak buat korban. Wa in qala, walaupun sedikitlah ianya potong, walaupun sedikit, sedikit rabit saja, ataupun dia terpotong sikit saja di bahagian bawah, itu pun tak memada juga. Ni maknanya potong. Kalau kata terkoyak ataupun terbelah, itu boleh. Yang tak boleh sekarang kita bahaskan ekor yang terpotong ataupun telinga yang potong, yang ubayin, yang nyatalah potongan dia itu walaupun sikit. Ni telinga ni bukan terkoyak kan, dia memang terus terpotong, hilang sebahagian daripada telinga tu. Hilang sebahagian telinga tu, walaupun sedikit saja hilang, itu tak sah. Tak memada untuk melakukan korban. Wazatu arjin wa awarin, dan juga haiwan yang mempunyai tempang. Zatu arjin, yang tempang kakinya, yang capik, yang tempang, yang tak boleh berjalan dengan betul, itu pun tak boleh juga untuk dibuatkan binatang korban. Wa awarin, dan juga yang juling matanya, yang juling, awar tu yang juling, juling pun tak memada. Wa marudin bayinin, dan sakit yang nyata. Sakit memang kita tengok haiwan lembu, kambing tu duk monyok, sakit dia, demam dia ke apa ke, ataupun sakit-sakit yang lain. Sakit kambing ni ada penyakit dia, lembu ni pun ada penyakit dia. Kalau kata sakit tu, kita kena pilih hewan yang lain untuk jadikan korban, itu tak boleh. Tak memada dan tak sah. Wala yadurru syaqqu uzunin au kharfuha, dan tidak mudaratlah syaqqu uzunin, oleh belah telinga, telinga yang terbelah, au kharquha, ataupun koyaknya telinga, au kharquha, ataupun koyaknya telinga. Jadi di kharquha tu dia ta'birkan, disudutkan dengan ha kan, dengan dhamir muannas, dengan dhamir taknis. Padahal di uzunin tu tak ada alamat taknis kan. Dia panggil taknis, taknis majaz, ataupun tiap-tiap sesuatu yang dia ada pasangan dia, tangan ada dua, matahari dengan bulan, bumi dengan langit, itu ada pasangan. Itu sebagaimana telinga juga ada dua. Jadi benda-benda yang ada pasangan ni, dia bila kata kita nak ibarat dhamir, kita nak marji' dia, dia kena marji' dengan dhamir taknis, dengan dhamir taknis. Jadi tidak memadalah telinga yang koyak, telinga yang terbelah, terbelah. Yang tadi yang putih tu kan, jadi yang potong telinga itu walaupun sikit memang hilang terus sebahagian telinga, itu tak boleh, tak sah. Yang ni tidak mudarat maknanya sah. Tidak mudarat maknanya sah. Syaqqu uzunin, telinga yang terbelah. Telinga dia terbelah tapi masih ada lagi, tapi dia terbelah telinga dia boleh. Ataupun kharquha, ataupun terkoyaknya telinga tersebut. Telinga lembu ataupun kambing terkoyak telinga dia, tapi bahagian dia memang ada kan,
Dia hanya terkoyak tapi tidak tercabut terus keluar. Itu memada. Kata musannif, wala yadurru, dan tidak mudaratlah syaqqu uzunin au kharquha, ataupun koyaknya, tidak mudaratlah oleh syaqqu uzunin, oleh belahnya telinga yang terbelah, au kharquha, ataupun koyaknya telinga. Kan? Itu tak apa, makna la yadur tu masih sah. Masih sah lah. Yang tak sah tadi, telinga itu ataupun ekor dia terus terpotong. Terus hilang sebahagian. Kalau telinga, hilang sebahagian telinga. Kalau ekor, hilang sebahagian ekor. Tapi yang ni telinga dia masih ada, tapi terkoyak ataupun terbelah. Itu tidak mengapa, tidak mudarat. Masih dikirakan sah untuk haiwan tersebut, kambing ke, lembu ke, unta ke, untuk dijadikan sebagai binatang yang akan dikorbankan. Habis itu. Wal mu'tamadu wa istinaf, dan bermula pandangan yang muktamad. Wal mu'tamadu, dan bermula pandangan yang muktamad, adamu ijza'it tadhiyati bil hamili khilafan lima sahahahu Ibnu Ruf'ati. Dan bermula pandangan yang muktamad, yang dipegangkan, adamu ijza'it tadhiyati, itu ketiadaan memadalah korban. Itu ketiadaan memadalah korban dengan apa? Bil hamili, dengan yang hamil. Khilafan, hal keadaan khilaf, lima sahahu, bagi barang yang telah mentashih akan dianya barang Ibnu Ruf'ati, oleh Ibnu Ruf'ah. Jadi pandangan yang muktamad tidak memada, adamu ijza'it tadhiyati, tidak memada, iaitu tidak sah untuk melakukan sembelihan korban itu, iaitu dengan binatang, korban itu dengan yang hamil, binatang korban yang dalam keadaan hamil. Itu pandangan yang muktamad. Tapi ada khilaf di antara apa? Imam Ibnu Ruf'ah. Kalau Imam Ibnu Ruf'ah mentashihkan sebaliknya, maknanya boleh. Jadi ada dua pandangan lah. Pandangan yang muktamad, kata musannif sini, tidak memada. Kata Imam Ibnu Ruf'ah, memada bagi haiwan yang hamil untuk dilakukan tadhiyah ataupun dilakukan sembelihan korban. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian barulah dimasukkan pembahasan tentang nazar, tentang korban yang nazar. Wallahu a'lam bisawab.